10 cara nak solat kursi. Tak, saya sampaikan lagi. Ada 10 ustaz, 10 cara. Dia komen lah macam tu. Maknanya ada banyak cara lah. Oh, Nanti ustaz explain kan. online. Online. Oh, berbelit-belit wayai. Terbelit leher habis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini jarak fizikal terlalu jarak ni. Dia 1,5 meter je. Tapi yang tak akan dijarakkan dinding dengan tiang. Itu tak akan jarak kan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Saya biasa duduk dalam hutan. Jadi bila aircon dah lah, sejuk aircon, kipas pasang pula. Hai, dahsyat. Masjid Angkir Kayu ni. Tuan-tuan kita sambung bicara. Tuan-tuan duduk hotel, nak duduk hotel tak ada bintang, ada pijat ke nak hotel 5 bintang? Dia jawab, tengok bagi ni. 5 bintang ke hotel pijat? 5 bintang, jadi solat pun solat 5 bintang lah. Dia kita starkan solat InsyaAllah Bila nak solat 5 bintang, dia mesti ilmu. Pagi ni sampai-sampai ada soalan dah. Soalan dia tadi solat ada 10 cara solat atas kerusi. Tak apa, sebab kita keperluan tuan-tuan, sebab ada keperluan tu untuk tahu, kita jawab terus. Kita nak jawab tuan-tuan tak mampu sebab kita tak ada ilmu kan. Jadi baca je lah jawapan ulama' dulu. Macam tu buka muka surat 35. Jawapan dia ada di muka surat 35. Kalau di Bangi tu Ustaz kenal apa abang-abang dengan pakcik-pakcik ni, yang cepat marahnya Ustaz kenal, yang cepat merajuknya Ustaz kenal kan. Sebab kita dah lama kat situ kan, jadi kita boleh berinteraksi lah. Tapi kat sini Ustaz tak kenal kan. Nampak ada tuan dua orang yang duduk atas kerusi tu, mungkin solat tadi solat elok lah, sekarang duduk atas kerusi ni. Jadi mari kita tengok apa nasihat tahun 600 Hijrah dulu. Penjelasan ini tuan-tuan telah dibuat tahun 600 Hijrah dahulu. Maksudnya dah 900 tahun dah, kepada soalan yang diajukan pagi ini. Mari kita tengok muka surat 35 ni. Cuba tuan-tuan bantu Ustaz nak jawab soalan ni. Mengapa orang solat atas kerusi? Jawapan yang pertama apa? Sakit lutut. Maknanya dia tak boleh patah lutut lah, dah masuk bosi kan. Okey. Kalau jenis lutut dah masuk besi, lutut dah jam, tak boleh patah, maknanya dia masuk kategori orang yang tak mampu sujud. Dia bukan masalah lutut tu. Dia dah masuk dalam kategori orang tak mampu sujud normal. Sujud yang 7 anggota ni. Maka panduannya di muka surat 35, second paragraph from bottom. Okey. Kita baca. Kata pengarang kitab Asy-Syarbini rahimahullah menukil daripada An-Nawawi, sekiranya dia mampu rokok tetapi tidak mampu sujud. Tu
Dia mampu. Tuan-tuan, kita fokus ke mampu tu, mampu tak mampu, mampu tak mampu, fokus kat situ. Sekiranya dia mampu rokok, maksudnya yang dia tak boleh tadi bengkok lutut kan, tapi berdiri kan dia boleh. Okey, jadi bila berdiri boleh, pinggang dia tak ada apa-apa, jadi rokok dia boleh. Okey, tetapi tidak mampu sujud, dah jam lutut tadi, jadi tak boleh nak bengkok lah. Okey, maka dia rokok 2 kali. Tuan catat sikit, 2 kali itu maksudnya ulang lah, ulang rokok. Sekali untuk rokok dan sekali untuk sujud. Jadi maknanya tuan-tuan, masa sujud dia duduk atas kerusi tak? Dongai dialog balik Sekiranya dia mampu rokok tetapi tidak mampu sujud, maka dia rokok 2 kali. Maksud 2 kali itu diulang rokok dia tu. Sujud 2 kali lah, maksudnya 3 lah sepatutnya kan, cuma dia dah masuk ulang tu. Sekali untuk rokok dan sekali untuk sujud. Jadi kalau ikut panduan mujtahid, dulu masa sujud dia tak duduk. Masa sujud dia ulang rokok, kalau itulah kemampuannya, kalau itu kemampuannya. Lagi sambung. Itu bagi yang boleh ulang rokok je. Sekiranya dia mampu, mampu lagi tunduk lebih daripada tahap rokok. Jadi tahap rokok macam tuan, kalau dia boleh lagi tunduk lagi, maka dia wajib. Tuan bulatkan perkataan wajib tu, yang ada buku wajib. Ingat tuan-tuan wajib ni kalau tak buat boleh batal solat. Tu kena ingat tu. Bila wajib dalam solat tak buat boleh batal solat. Dia wajib rokok tahap sempurna. Rokok ni tuan-tuan, dia ada 2 kategori, rokok 1 bintang dengan rokok bukan tak ada bintang dengan rokok 5 bintang. Ni tuan-tuan, kalau ada RM1 ada RM100. Tuan-tuan sapu yang mana? Tahu pun solat je ambil yang RM1, tak boleh dah. Okey. Rokok ni ada 2 jenis. Tuan-tuan, dia kena tengok dengan mata kan, baru bagus. Baru nanti bukan dia, tuan-tuan tak kata pendapat ustaz. Tuan-tuan pergi 89. 89. Nanti jumpa dah. Okey, minimum rokok yang wajib. Ni tuan wajib. Maksudnya kalau tak buat yang ni solat batal. Minimum rokok yang wajib bagi orang yang solat berdiri. Kalau solat duduk lain, kalau solat baring lain. Ni yang berdiri ialah tunduk lurus ke hadapan. Ingat tuan-tuan, tunduk lurus ke hadapan, bukan ke bawah. Sebab kita ada nampak orang tangan dia tu, tapak tangan seolah-olah ada kat tulang kering, dan dia bongkok betul-betul waktu rokok tu. Bila kita tanya, ngam macam ni? Dia tahu, macam ni lah nak masuk syurga, tingkat tinggi kena rokok, ke bawah tu betul. Tak belajar tuan-tuan, dia main otak jadi tunduk ke depan sekadar 2 tapak tangan yang normal kejadiannya, maksudnya bukanlah pendek sangat, bukan panjang sangat tangan dia, sampai kedua lutut sekiranya dia hendak meletakkannya. Maksudnya kalau letak pun dah sah dah. Itulah minimum rokok untuk sah. Okey. Muka depan 91, rokok sempurna. Jadi rokok, ada rokok yang tak ada bintang, banyak pijat, ada rokok yang 5 bintang. Jadi kita buat yang 5 bintang lah. Sebab tadi nak RM100, kita tak ambil yang RM1 kan. Kalau Ustaz ambil dua-dua je dapat RM100. Baik, rokok yang sempurna ialah melurus belakang dengan tengkuk, belakang dengan tengkuk kita tu sehingga menjadi seperti sekeping papan yang lurus, kerana ittiba. Ittiba ni maksudnya ikut Nabi. Kan kita solat ni ikut Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Jadi lurus tuan-tuan. Jadi bila baca muka surat 35 tadi dia kata apa?
sekiranya dia mampu tunduk lebih daripada tahap rokok, maka dia wajib rokok tahap sempurna. Maksudnya yang muka surat 91 ni. Dan catatlah sikit tu, rokok sempurna muka surat MS 91. Nanti kalau bincang kawan-kawan senang refer. Wajib tuan-tuan. Wajib, kalau tak buat boleh batal solat. Kemudian dan sujud dengan melebihkan tunduk dari tahap rokok. Sujud melebihkan tunduk daripada tahap rokok. Maknanya kalau ikut panduan ulama dulu-dulu, zaman dulu ni, sujud bukan duduk atas kerusi. Tu. Yang 10 macam dalam YouTube macam-macam tu, cubalah tuan-tuan latih ustaz-ustaz ni. Nanti Prof Zul nak datang bagi kuliah tafsir kan, ikutilah tata cara ilmu yang tuan guru kita profesor ni buat tuan-tuan. Kami tiru yang baik-baik. Yang cacat-cacat tu kami tak tirulah. Tuan-tuan bertuah tu dapat tu bukan senang nak dapat. Profesor Datuk Paduka tu Tuzul, pengarah Akademi Pengajian Islam UM. Tu manusia ada ilmu dan manusia beramal. Dia pernah jadi nazim masjid, jemaah tak pernah tinggal, sibuk macam mana pun solat jemaah, masya-Allah. Tu dunia dapat, akhirat dapat. Amin lah kan. Kalau Viva nanti jangan beritahu dia pula, nanti dia marah usah pula. Kalau Viva PhD kan, dia external examiner, kena hari Isnin, hari Khamis kan, urus dia sediakan kuih tu kan dengan TO tu kan. Dia tak makan kan, dia puasa. Kalau kita sapu dah tu, ni puasa sunat, membazir harap nak tahap makan. Itu tuan-tuan, ustaz belajar kan, itu kekanda ustaz, dia senior 3 tahun. Baik tuan-tuan, wajib rokok tahap sempurna dan sujud dengan melebihkan tunduk dari tahap rokok. Jadi dia rokok, dia sujud sambil dia punya tapak kaki, betis, lutut, paha tegak, punggung pun sebab sambil berdiri tadi kan. Terus ada yang nanya, Abi baca tahiyat Ustaz? Dia jom baca perenggan bawah pula. Sesiapa yang hanya mampu berdiri dan berbaring. Jadi orang yang sakit lutut ni tidur sambil berdiri ke baring? Baring kan. Tidak mampu duduk, yang tak bolehnya patah tadi, patah lutut tadi tak boleh. Maka dia hendaklah berdiri bagi menggantikan duduk. Jadi duduk antara sujud dan sambung macam ni. Lagi kita mendahului ulama besar ni pula. An-Nawawi berkata dalam kitab Ar-Rawdah daripada Al-Baghawi. An-Nawawi ini tuan-tuan wafat 576 Hijrah. Al-Baghawi wafat 676. Al-Baghawi wafat 586. Jadi beza lebih kurang 80 tahun lebih lah. Dua ulama besar. Dua-dua ni mujtahid madhab dalam madhab Syafi'i. Maksudnya kita taklid, harus taklid dia, ikut dia. Apa kata Al-Baghawi? Imam Nawawi menukilkan, dia mengisyaratkan sekadar mampu untuk rokok dan sujud serta membaca tasyahud sambil berdiri. Ni dia tata cara yang dalam kitab-kitab tu. Ni bukan kitab karangan ustaz-ustaz moden ni, kitab dulu-dulu ni. Macam tu. Jadi maknanya orang ini solatnya wallahu alam tuan-tuan ya. Kalau ada kitab lain yang mu'tabar tuan-tuan, yang mu'tabar nukil daripada Imam Ar-Rafa'i, dia boleh terus duduk kalau dia, walaupun dia mampu berdiri, yang tu tuan-tuan boleh ikut. Jangan ta'assub kat satu kitab lah. Kalau ada ilmunya boleh ikut. Tapi kalau tanya soalan pada seorang ustaz duduk kat depan ni, pendapat saya, yang tu KIV dulu. Tuan-tuan kena tanya ustaz tu, rujukan ustaz untuk kami tenang beramal. Tanya, latih ustaz-ustaz ni. Kadang-kadang jemput ceramah tu, dia siap-siap dia datang jam tu je, dia tak ada preparation kan ya. Baik tuan. Mari kita tengok ni.
Macam mana solat ni? Dibangi dah alhamdulillah tuan-tuan. Kalau solat kuliah subuh tu kita nampak lah ya abang-abang kita ni dulu duduk tausi tapi sekarang tak ada kan. Allahu Akbar. Tuan-tuan ni tengok tapak tangan Ustaz tu, Allahu Akbar. Jangan buat Allahnya ni ya. Kita dah belajar itu Allahu Akbar. Lakum dinum. Solat zuhur tuan-tuan, surah apa tuan-tuan baca? Rakaat pertama inna a'taina. Ingat tuan ni sunat memanjangkan surah bacaan ayat rakaat pertama ke atas kedua tu. Kalau dah rakaat pertama inna a'taina, rakaat kedua nak baca apa? Tu dah paling pendek dah tu. Ambil lah apa li'ila fi Quraisy dulu rakaat pertama tu, kedua baru inna a'taina ya. Baik, fasalli li rabbika wanhar. Kan dia kata tadi sekiranya dia mampu rokok kan, okeylah, let's say dia hanya mampu rokok yang minimum tadi Allahu Akbar, itu je dia mampu. Sebab belakang sakit sikit pula, sleep disc, minor sleep disc kan, tu dia rokok lah macam tu Sami'allahu liman hamida Rabbana wa lakal hamdu mil'us sama. Sebab dia boleh berdiri lama, dia boleh zikir yang sunat-sunat, terutama kita tuan-tuan yang kubur sudah terbuka ni kena tambah-tambah sikit mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du anta ahlul majdi wa thana ahaqqu ma yaqulu bihi 'abduk wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jad minkal jad. Pernah baca tak tu? Hari ni lah dan baru dengar Ustaz kata. Nanti saya tunjuk muka surat ni Okey, dah habis i'tidal tadi. Sujud dia macam mana? Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Habis duduk untuk sujud, apa cadangan, apa mustahil kita tadi? Allahu Akbar, Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'ani. Sujud kan dua kali kan? Allahu Akbar, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Rakaat dua. Itulah. Okey, rakaat dua, sujud yang kedua tadi tahiyat. Allahu Akbar, at-tahiyyatun wa barakatus salawatut thayyibatu lillah. Habis jari buat macam mana jari? Buat macam tu, at-tahiyyatul sinilah tak payahlah kat ni ya. Sampai tahiyat akhir sampai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lepas tu tuan carilah kerusi duduk. Masa zikir-zikir duduk tak ada masalah. Ustaz, kalau masa duduk tu saya nak duduk boleh tak Ustaz? Tak apa, boleh, sebab itu duduk kan. Kalau saya berdiri lama Ustaz, nanti tumbang. Jadi waktu duduk tu, sujud pertama ni subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, Allahu Akbar, saya nak duduk Rabbi firli warhamni, boleh, sebab itu duduk. Cuma dia carang tadi berdiri sebab bila duduk ni dia jadi masa solat berjemaah jadi masalah. PKP ni no problem lah sebab kita jarak kan yang belakang kita pun memang kosong. Dia bila jemaah dia melibatkan kerusi, dia jadi masalah. Selangor rasanya dah keluar fatwa ke belum kedudukan kerusi? Wilayah dah, Negeri Sembilan dah, Kedah dah, Perak dah. Dia beza tu. Kedah kata siapa yang duduk kerusi, kaki kerusi dalam saf. Wilayah kata siapa separuh berdiri separuh duduk, masa berdiri kaki dalam saf. Dia beza kan. Negeri Sembilan kata siapa berdiri separuh duduk separuh, waktu berdiri kaki dalam saf. Jadi bila kaki dalam saf, kerusi dah kena belakang kan. Kalau yang normal saf, normal dulu kan masalah tu, orang belakang tak boleh nak sujud kan. Jadi sebab tu dicadangkan duduk anda sujud, tasyahud awal, tahiyat akhir tadi dicadangkan berdiri. Jadi selamat, tuan-tuan layak duduk di belakang imam. Tu. Okey, itu bagi satu problem, jawapan dia satu. Ideal 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 satu problem
you cannot generalize one hukum for all situation. Fiqh dia tak boleh macam tu. Ya, ini tadi bagi siapa? Bagi orang yang mampu rokok tetapi tidak mampu sujud. Jadi lagi apa lagi situasi orang yang duduk atas kerusi? Yang ustaz jumpanya satu lagi, ini dia salah faham ya. Dia kata, ustaz saya boleh pergi sujud. Dia kata, ni soalan ni buat ya. Ustaz saya boleh pergi sujud. Turun tangan dulu. Dia boleh sujud. Lepas tu duduk antara sujud, ustaz saya buat macam ni sebab nak patah betul tak boleh ya. Boleh tuan-tuan, yang ni tak makruh bagi yang uzur. Tapi kalau kita yang sihat bertopang tangan sebelah ni makruh ya. Boleh Rabbi Firli, lepas tu dia sujud balik. Ataupun dia boleh lunjuk kaki depan, cuma dia tak boleh patah lama. Kalau patah pergerak dia mampu, jadi dia ke depan tuan-tuan. Rabbi Firli warhamni, kan kita dah belajar itu rukun tu kan duduk. However, what time of sitting, solat sah gitu. But sunat iftirash awal, tawarruk akhir, itu kan sunat. Jadi sekarang ni rukun dia mampu buat. Sujud tadi rukun, duduk ni rukun. Okey, dia kata yang tak bolehnya ustaz, bila saya pusing balik untuk sujud kedua ni, saya dah tak mampu nak bangun. Jadi boleh tak saya solat atas kerusi? Jawapannya tak boleh. Sebab dia mampu buat rukun sujud, dia mampu buat rukun duduk. Bila mampu sujud, mampu duduk, tiba-tiba tunduk atas kerusi, memang mutlak batal lah. Sebab dia tak buat rukun. Jadi kita ajak dia baca muka surat 31. Jom kita buka. Apa kalau yang jenis macam ni apa cara solat dia? Jom kita baca muka surat 31 tu. Ni masjid ni banyak duit. Bolehlah kerusi yang bila penceram ustaz tu niat nak duduk je, kerusi tu bergerak sendiri sini. Dulu saya kata keyboard di Niko Hotel ada conference IT, jadi saya pun pergilah, bentang atas kerja lah masa muda-muda kan ya. Saya kata apa salahnya pakar-pakar IT Islam ni cipta komputer ni guna mikrofon macam ni. Ustaz bercakap kan, bagi orang yang tidak mampu sujud, keluar kat skrin tu BAGI, tak payahlah tekan keyboard, nanti lambat nak nulis buku. Ni semua orang gelak. Majnin dia kan, dia kutuk kita kan. Tak lama betul keluar TV2 US dah cipta, tapi pronunciation dia English US ya. Keluar ARER ya. Kalau UR dia keluar AIR. Gitu. Jadi tuan, yang ni tak mustahil boleh cipta. Baik, jom baca 31 tu. Faham nak balik Orang perempuan ada buku tak? Melangu. Ada bagus. Rukun solat ketiga, tengok ni nak faham molek-molek ni. Rukun solat ketiga ialah berdiri ketika solat fardu. Yang tu tak apalah, bagi yang mampu. Itu poin dia, bagi yang mampu. Sampai takat tu cukup untuk bagi ni. Jadi berdiri tu jadi rukun tuan-tuan, bagi solat yang mana? Solat fardu. Jadi solat sunat boleh terus duduk, bukan duduk bawah tu. Asalnya duduk bawah lah ya. Lepas tu yang kedua, bagi siapa tuan? Yang mampu. Okey, apply kan, itu kaedah je, bagi yang mampu. Sekarang ni tadi pak cik ni kata, ustaz saya boleh turun buat sujud, saya boleh Allah Rabbi Firli warhamni, tu je dia mampu, tak apa buat apa ni, saya sujud boleh ustaz, Allahu Akbar subhana rabbi ana. Cuma ustaz nak bangun balik nanti tombang, maka dia mampu tak berdiri masa ni? Dia tak mampu berdiri, jadi rukun tak berdiri bagi dia? Tak, sebab berdiri itu jadi rukun untuk orang yang mampu berdiri. Sekarang ni dia tak mampu, maka dia duduklah sampai habis. Jadi tak perlu juga menggunakan kerusi.
Ni situasi-situasi yang setakat ni kita jumpa lah. Bila orang tanya, memang kita minta datang depan, tanya detail, partikular dia punya problem tu untuk dapat jawapan. Sebab dia tak boleh jumpa apa hukum asal kursi, kita jawab, nanti dia banyak orang salah faham. Jadi macam tu lah tuan-tuan, panduan-panduan dulu dia ada jawapannya. Tapi tuan-tuan kena ceritakan problem betul-betul tu, baru boleh kita berikan panduannya. Kita tunjukkan panduan bukan kita berilah, kita tunjukkan panduan. Itulah jawapan pada. Lagi apa situasi tuan-tuan yang guna kerusi? Mampu berdiri tapi tak boleh lama, lutut jam. Dia mampu berdiri tapi tak boleh lama. Kalau lama tumbang, nak pergi ke bawah, lutut jam, lutut dah tak boleh. Mungkin inilah kategori yang dia dibantu. Okey, cuba kita tengok tuan-tuan, muka surat 35, balik-balik. Ni memudahkan tuan-tuan berdiskusi ni dalam Facebook, dalam WhatsApp ni. Tengok atas sekali. Sekiranya seseorang itu mampu berdiri dengan bertekan ke atas sesuatu, kalau independen, dia berdiri secara independen, dia tumbang. Tapi kalau dia ada tongkat ke apa ke, dia boleh. Gitu Ataupun nanti kejap kita tunjuk atau mampu berdiri di atas dua lututnya. Ini cerita orang kena gout. Dia nak jejak kaki tak boleh, tapi kalau dia lunjur kaki, lutut letak, dia boleh. Dia mampu. Gini. Macam mana? Macam ni lah, senang tengok kaki belakang kan. Dia nak berdiri macam ni tak boleh sebab gout kan. Jadi tapi kalau dia lunjur kaki macam ni, dia mampu, maka dia wajib berdiri macam ni. Dia tak boleh duduk atas kerusi. Ni atas lutut ni, Allahu Akbar, rokok, Allahu Akbar, Rabbi fili sami Allah, sujud, Allahu Akbar. Yang ni tak boleh dah ni, sakit. Tak apalah sebab keuzuran kan. Okey. Jadi kalau berdiri free independent tak boleh tombang, tapi kalau ada kat tepi tu benda-benda tekan macam tu, dia boleh. Maka wajib berdiri. Tak boleh duduk. Terutama waktu takbiratul ihram dengan baca Fatihah tu kan. Apa lagi disebut tu? Atau seseorang itu mampu berdiri tetapi tidak boleh rokok atau sujud kerana sakit belakang, ini slip disc, yang menghalangnya daripada tunduk, maka dia wajib solat berdiri. Dia rokok dan sujud sekadar kemampuannya dengan menundukkan belakangnya sekadar mampu. Allahu Akbar. Nak rokok tuan-tuan, Allahu Akbar. Sebab nak buat macam tadi tak boleh dah, sakit. Tuan-tuan, Sami Allah, angkat tangan pun tak boleh dah, nanti sakit nerve, saraf tu nanti bergerak kan, dia sakit. Sujud dia lebihkan sikit lah, dia reservekan sikit untuk sujud, untuk ke bawah sikit berbanding dengan rokok. Jadi bukan duduk juga. Apa lagi ni macam tu lah tuan-tuan situasi ni. Tahun 70 ada tak kerusi dalam masjid? Sebab orang dulu dia faham. Sebab kitab perukunan dulu, ustaz-ustaz tok guru datang, dia syarah elok tu. Sebab masjid surau dulu menekankan solat. Dulu masjid surau sekarang menekankan ceramah best, lawak, gelak, tak kering gusi. Ustaz tu best, tak ngantuk, apa dia dapat entah. Tapi surau masjid zaman dulu, ustaz sekolah rendah dulu kan, Tok Guru Haji Mustafa, Tok Guru Haji Husin, kalau kampung salah ni kalau pindah sana tu, datang cerita lah, dia ngajar solat. Sekarang ni ustaz yang datang ngajar solat, apalah 60 tahun dah kami solat, nak ajar lagi macam tu. Tapi kalau datang berceramah, tuan-tuan, tapak kaki Nabi Adam tu tuan-tuan ada 2.78 meter tu. Yang tu orang-orang elit, power ustaz tu lah, dia ingat 2.78 tu. Dapat apa? Okey tuan-tuan, beres, soalan dah dijawab.
Nanti kalau ada soalan tuan-tuan tanya, kita cari jawapan ya. Sambung bicara kita. Dah pukul 7. Ni kena bayar lebih ni. 199 tuan. 197. Kita baca khusyuk hari tu. Dah faham dah disunatkan khusyuk zahir dan batin. Apa maksud khusyuk tuan-tuan? Apa maksud khusyuk? Tengok 196 balik, kita repeat bawah sekali, perenggan bawah sekali. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan khusyuk dalam ayat ini. Ayat mana tuan-tuan? Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim. Power Al-Hafiz. Mai Al-Hafiz ni, Al-Hafiz ayat tu jelah. Jadi masuk khusyuk tu yang khusyuk kan. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menafsirkan khusyuk dalam ayat ini dengan kekanda sekalian, kalau ada adinda, ada ke adinda? Mana ada? Tak ada dah. Cuba tengok elok-elok tu. Dengan hati yang sedar. Dengan hati yang sedar. Apa makna hati sedar ni tuan-tuan? Contoh adalah kita ambil yang sunat dulu ya. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Sedar ke tak sedar tu melafazkan tu? Kau sebab dah profesional, bawa kereta sebelah tangan. Ya. Sedar-sedar sampai kan? Deh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa subhana sami'allah. Tak sedar tu, tak sedar. Kam duduk at-tahiyatul mubarak majid. Inna ujung kan? Innaka hamidum majid. Habis. Tak sedar. Bismillahirrahmanirrahim waladdallin amin. Habis dah. Golak-golak lain macam apa tu? Biasa ke? Bukan biasa Ustaz, biasos tak ada S. Itu masuk khusyuk tuan-tuan ya. Tu point tu. Bila Ustaz tengok, dia memang cantik ulama tu. Sebab ulama dulu ni tuan-tuan, dia yalah Sayyidina Ali ni bukan ulama lah, dia sahabat kan. Sahabat besar kan dia. Dia bukan wahyu tetapi ilham ni daripada Allah Ta'ala. Hati yang sedar. Jadi takut bukan tuduhan ya. Takut ada di kalangan kita solat ni. Allahu Akbar, Assalamualaikum, dia macam atas angin. Aduh habis kan. Jadi saya nak cek ni, dan saya ada pengalaman hari Selasa itu lebih kurang 70 orang. Hari Khamis Zuhur lebih kurang 20 orang jam tu. Lepas tu Khamis malam di Shahlam. Mana satu tempat lagi? Ada 4 tempat lah. Ustaz nak cek ni, dia sedar tak sedar kan. Nanti kita buatlah exercise ni nanti masjid sediakan A4 dengan pensel subsidi untuk kita buat exercise ni. Semua kita buat ya. Ustaz minta tulis iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ustaz minta tulis satu-satu kalimah. Nak tengok dia sedar tak sedar dia sebut ni apa benda. Takut-takut kita membaca tuan-tuan dalam solat ni, cicir dalam solat lah kan. Takut-takut jadi macam burung kakak tua. Tuhan dia ambil masuk kecil, dia asah lidah burung tu, dia ajar cakap good morning, good morning, good morning. Akhir sekali burung kakak tua ni boleh sebut good morning. Datang 8 pagi rumah orang ni, apa burung ni cakap? Good morning. Datang pukul 3 petang, good morning. 10 malam, good morning. Jadi kita risau bangsa kami ni, sebab kami sayang sangat-sangat ni membaca dalam solat ni dapat melalui telinga, through the listening, which is my brothers, my sisters, my fathers, my mothers, you all Malay.
Kalau ustaz cakap, berapa perkataan tuan-tuan? Kalau ustaz cakap, berapa perkataan? 3. Tu sebab kita Melayu, bahasa Melayu. Kalau macam mana spelling tu? K-A-L-A-U. Tahu. Mu gimana tu? Berapa perkataan tuan? Mu gimana tu? 4. Mano macam mana spelling? Mana N-O-M-A-N-A. Pronunciation ya no, mano tu. Spelling ini bahasa Melayu pun tak lulus. Kan? Gi itu sebenarnya apa perkataan standard ni? Tu sebab bahasa dia kita tahu sekarang ni tuan-tuan, lafaz dalam bacaan ni kita tahu ke? Bukti kita tahu ialah kita boleh tunjuk kat orang maknanya ambil kotak kosong je na, ambil pen, hamzah, nun, ain, mim, ta, an'amta. Itu bukti kita sebut kita sedar. Every word you say during your solat, you aware what you saying. We are not talking about you have to understand every word yet. We're talking about what the word you pronounce through your tongue. I worry you got the word through listening, which is you are Malaysia. You never get it. Kalau orang Arab macam orang Melayu tadi kan, dia memang dia tahu kalimah-kalimah tu. Macam mana saya pergi pasar, memang kita tahu. Ni Ustaz marahkan abang-abang kan, teman-teman profesor-profesor yang dengan kami ni. Kita sebut investigation. Please spell investigation, I-N-V-S-T-I-G-A. Dia boleh je. Lepas tu kita kata kinship. How many word tuan-tuan? Kinship 1. Peaceful, which is peace has the meaning, full also have the meaning, but you can understand English. This is one word Ustaz, peaceful. Kinship, citizenship, one word Ustaz. Tapi tuan-tuan bila kita tanya itu li'ila fi Quraisy, berapa perkataan? Dia mula kira li, ila, fi, dia mula kira tuan. Sebut dia hal ibadah tak boleh jawab. Sebut bahasa orang putih Asin, A-S-S-I-N, asin asination boleh spell elok kan? Betul ejaan, Masya Allah. But please write down at-tahiyat. Dia tulis alif, ta, ha gelung, ya, ta yang sanggul titik 2. At-tahiyat, at-tahiyatu. So do you aware what you say? Tu cerita khusyuk. Nak solat RM1 ke nak solat RM1 tuan? Nak hotel pijat ke nak hotel 5 bintang? Tu. Jadi kita tak cerita lah sah jaga ustaz, yang tu tak sah jadi dia. Yang tadi tu tak sah jadi dia. Jadi kalau ada ustaz-ustaz kat sini, ada bangsa kita bila kita tulis satu-satu, dia tulis alif, bukan hamzah lah, alif, nun, ain, mim. Tu an'am tu satu perkataan. Perkataan berikutnya apa? Ta, ain, lam, ya, hamzah, ha gelung, mim, ta alaihim, satu perkataan. Dia aware itu perkataan. Maksudnya tuan-tuan, bangsa kita membaca dalam solat tidak sedar. Macam ni ustaz melopeh lah kami. Tapi tuan-tuan tak apa, kita ada umur lagi, jom kita usaha. Kalau kita dah lalai lahat tak boleh dah kan? Tapi jangan lalai lagi lah, kita usaha sungguh lah. Jadi tuan-tuan balik untuk dapat khusyuk ni, tuan-tuan balik ambil buku kafar budak-budak tu ke yang tulisan besar-besar tu kan, tuan-tuan tengok balik kalimah-kalimah kita sebut. Tuan-tuan imam kita sebut tadi wa tawallana fi man tawallait wa barik lana, kita pula baca fa innaka taqdi. Apa bono kita sebut tuan? Aware tak aware? Tuan-tuan, bukan
Solat bukan sembarang solat lah ya. Ni insya-Allah kita usaha. Dah jadi 197 tuan-tuan, tengok tadabbur bacaan ayat. Jadi antara cara nak dapat khusyuk ni tadabbur bacaan ayat. Tuan-tuan ada telefon tak? Boleh buka Quran tak? Ni kita punya imam subuh tadi rakaat pertama tadi imam baca apa tuan? Okey, kalau tuan-tuan boleh tengok meaning tu, jom buka tengok. Kita tengok dengan you have to see and look with your own eye and head. Itu bahasa orang putih Melayu lah tu. Tuan Imam, sejuta kemaafan tu Ustaz pohon dulu sebelum kita bincang ni. Dalam tafsir-tafsir tebal tuan-tuan, ni cerita tadabbur ni kan apa maksud tadabbur tuan-tuan? Apa maksud tadabbur? Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha inna anzalnahu Qur'anan liyadabbaru ayatihi. Liyadabbaru, tadabbur ni tuan-tuan maksudnya memahami, menghayati. Tu kita punya buku nipis yang bulan lepas ramai yang beli tapi tak cukup Okey tuan-tuan, cuba tengok ayat tu. Apa maksud sabbih? Agak-agak apa maksud sabbih? Hendaklah engkau bertasbih. Bismi, bi itu dengan, ismi itu nama, tapi hamzah wasal dibuang sebab bismi sebab dia tak berbunyi jadi boleh buang bismi rabbika tu tuan-tuan. Rabbi itu Tuhan, ka tu engkau. Hendaklah engkau bertasbih dengan nama Tuhan engkau. Al-A'la apa makna dia? Yang maha tinggi. Jadi ayat ni tuan-tuan, siapa mentadabbur tidak akan menyambung dengan ayat berikutnya. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa, tak akan berlaku. Kerana apa? Kerana imam dan makmum akan respon terus kepada ayat itu. Sabbihisma rabbikal a'la, lidahnya automatik subhana rabbil a'la, automatik tuan-tuan. Lidah dia itu akan respon. Sebab itu adalah perintah Allah Ta'ala kepada orang yang mendengar dan membaca, hendaklah engkau bertasbih. Perintah ke cerita tuan-tuan? Perintah. Jadi kita baca daripada Rasulullah SAW sampai ke para ulama-ulama besar ni, tapi sebut itu sampai tabi'in ni, sebab tafsir ni mesti tabi'in ni sekarang setiap kali membaca sabbihisma rabbikal a'la, pasti mereka akan bertasbih selepasnya. Maksudnya sabbihisma rabbikal a'la subhana rabbil a'la alladhi khalaqa fasawwa. Itu maksud tadabbur tuan-tuan. Kalau hanya untuk kita melepaskan surah itu, tak adalah sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a. Ada yang baca sampai wakaf ke situ untuk lepaskan surah, maksudnya tanpa hati yang sedar. Itu cerita tadi. Hei tuan-tuan, kalau imam-imam baca ayat-ayat tengah-tengah tu boleh tadabbur ke ni? Taha ma anzalna hadzal qur'ana litashqa. Okey ke tuan-tuan, boleh tadabbur tak? Entahlah tu. Kafa ya ain sad dzikru rahmati rabbika abadahu Zakaria. Boleh tadabbur tu? Boleh tu, Zakaria tu jelah. Inna da rabbahu nidaan khafiyya. Qala in surah tu tuan-tuan, kalau imam baca isyak satu surah tu pun tuan-tuan tak akan ngantuk, tak akan boring lah. Dengan syarat apa? Berupaya mentadabburnya. Jadi maknanya mohon Prof Zul kita membimbing kita lah untuk mentadabbur Al-Quran ni, masya-Allah. Sebab dia ahlinya, ustaz bukan ahli sebab dia memang profesor tafsir. Memang alim lah Kalau dia ada ustaz tunduk, ustaz tak bercakap, ustaz tunduk je.
Baik tuan-tuan, baca sikit apa mentadabbur. Sunat juga mentadabbur bacaan, iaitu mengamatinya, kerana boleh menghasilkan maksud khusyuk dan beradab dalam solat. Apa maksud beradab dalam solat? Orang perempuan boleh jawab dengan tepat ni Boleh ke sebut dalam masjid Boleh lah. Puan-puan sekalian, suami peluk, cium, gomoy, orang Kedah kata gomoy kan, gomoy perempuan nak jimat ni cium-cium, kong-kong. Puan ni pula seorang ni, dia boleh teroka minda suami ni. Yang digomoynya tu kita ni, puan ni, isteri dia tu. Tapi dalam kepala dia tu tuan-tuan, perempuan lain yang tadi dia tengok gambar bogel macam-macam tadi, kepala tu yang tu. Tapi mangsanya isteri ni dapat tahu dalam kepala suami ni bukan dia. Apa puan-puan buat? Agak-agak jatuh tak suami tu bawah katil? Ni cerita beradab ni, nak bagi faham. Sebab orang perempuan ni sensitif sikit. Kalau cerita bini lelaki dia ada perempuan lain, dia cepat faham. Kalau ambil contoh lain, dia lambat faham. Sebab tu lelaki dalam penjara 17 tahun tak ada minta cerai dah. Tapi bila lelaki nak menikah di satu, habis mahkamah syariah tu digogar tiang. Betul tak puan? Bohong masuk neraka betul. Itu yang tadi beradab. Jadi tuan-tuan, Allahu Akbar. Akbar itu apa tuan-tuan? Yang paling utama. Tiba-tiba tuan-tuan, dalam kepala ni ingat Allah tadi kunci motor dan pula lupa nak cabut. Dia datang naik motor kan, Allah, telefon dalam poket lupa nak off, kan orang call kan bunyi habislah. Jadi kita bukan ingat Allah Ta'ala kan. Tu cerita beradab tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita beradab tak depan Allah Ta'ala. Kalau beradab maksudnya sepanjang solat itu kita dalam keadaan sedar. Subhana, maha suci, Rabbi, Tuhanku, Al-Azimi, yang maha dahsyat, maha hebat kuasanya, wa bihamdi, pujinya. Sentiasa sedar tuan-tuan. Sami'a, mendengar, mengampun, menerima. Allah tu Allah, li tu bagi, man tu orang, hamidah yang memujinya. Sepanjang tu tuan-tuan. Sebab itu sepanjang solat ini dia mesti dipenuh dengan zikir. Tak ada ruang kosong. Sebab nak memastikan kita ni sedar. Kalau kosong nanti dia mula mengelamun. Tuan-tuan, masbuk imam tahiyat akhir kan panjang kan, campur doa Allahumma inna a'udzubika min adzabi jahannam, lagi panjang kan. Tuan-tuan masbuk baca tahiyat sampai mana? Masbuk ni nanti nak bangun tambah rakaat ni, baca tahiyat sampai mana? Allahumma salli ala Muhammad. Lepas tu senyap. Tuan-tuan tak boleh. Paling kurang tuan-tuan hukumnya makruh. Kita senyap kosong menunggu imam salam tu tak boleh. Jadi ulama kata afdalnya ialah repeat tahiyat tadi, ulang balik sampai imam salam, supaya kita aware, kita sedar dengan lafaz-lafaz tadi, membantu hati kita sedar. Kalau kosong tuan-tuan, nak nunggu imam tu kita kosong kan, dia pergi keluar tak? Mula-mula tu lepas ni uti canai kambing mana itu cerita. Jom lagi. Allah SWT berfirman, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mengamati isi Al-Quran, atau adakah terdapat dalam hati-hati kunci penutup? Itu dalilnya lah tadabbur. Disunatkan bagi orang yang, tuan-tuan sekalian, Quran turun. Nanti Prof Zul sambung. Quran turun. Tujuan Quran turun bukan untuk dipertandingkan suara lagu-lagu yang sedap-sedap, bukan untuk ilhan, bukan untuk diiramakan Quran ni, bukan. Tapi siapa mampu menyedapkan suara, dia kena buatlah kan, dan dia afdal kan. Tapi itu bukan tujuannya. Tujuan Quran turun apa tuan-tuan? Untuk difahami. Untuk difahami. Siapa ada telefon, cuba buka surah Furqan ayat 30. Apa bunyi?
Ni nak cerita tadabbur ni ya, supaya nak bagi motivasi kita usaha ni tuan-tuan ya. Okey. Buka ayat 30 sampai tu saya baca ni. Disunatkan bagi yang membaca Al-Quran sama ada dalam atau luar solat apabila membaca ayat berkenaan rahmat supaya berdoa kepada Allah untuk mendapat rahmat, atau membaca ayat azab supaya meminta perlindungan daripada azab. Atau okey, dua ni tuan-tuan sebut ni masa buat tahlil ni. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Sambung tuan-tuan ramai. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu fayaghfiru liman yasha. Apa makna tuan-tuan? Allah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita keluarkan ke, kita surutkan ke, Allah tahu. Itu maksud in tubdu ma fi tu ya. Kalau kamu keluarkan apa yang ada dalam diri kamu ni atau kamu sembunyikan, Allah Maha tahu. Kita melaknat ustaz-ustaz yang datang ni, apa ustaz ni cakap bunuh dalam hati, Allah tahu tak? Okey, sekarang ni Allah offer kat ujung tu fayaghfiru liman yasha. Maka dia mengampunkan siapa yang dia nak. Yang tadi buat-buat dosa macam-macam lafaz yang kita nyata. Apa tunggu lagi tuan-tuan? Sabutlah Allahumma firli, ya Allah ampunkan aku. Itu dimaksud tadi. Kalau ayat rahmat, ayat ampun, terus kita pohon. Sebab itu tak salah tuan-tuan bila imam baca Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Tuan-tuan kat belakang amin. Sunat tuan-tuan. Sebab itu doa. Baca pula surah Al-Waqi'ah. Afara'aitumun naral lati turun. Sambung tuan-tuan. Bukan suruh tunjuk gigi, suruh sambung. Kalau tak ada penutup ni tuan-tuan afara'aitumun naral lati turun antum ansha'tum syajarataha am nahnul munsyi'un nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'an lil muqwin. Sambung tuan-tuan. Fasabbih bismi rabbikal azim. Kalau imam tak nak rokok, dia nak sambung lagi fala uqsimu maka tuan-tuan dia sunat subhana rabbiyal azim. Dengan syarat apa? Kita memahami, mentadabburnya, baru boleh tuan. Sebab tu ustaz, kalau anak-anak kita yang tahfiz-tahfiz jadi imam tu kadang-kadang sakit hati di belakang, tak sempat kita nak respon, buat dia laju baca. Tuan-tuan fayaghfiru liman yasha. Sambung tuan-tuan. Wa yu'adzibu. Apa makna yu'adzibu? Itu tadi kan dia kata ayat azab kan. Wa yu'adzibu, dan Allah itu akan mengazab, menyeksa dalam neraka itu man yasha, siapa yang dia nak seksa. Tuan-tuan nak ke seksa tu? Kalau tak nak, apa kita kena buat? Minta lindung. Wa qina azabannar. Kita berdoa. Respon ayat tu dengan lafaz tu, bukan dalam hati, dengan lafaz. Itu masuk ayat tu tuan-tuan. Hei tuan-tuan, kita dengan Quran ni jauh ni tuan, bukan solat ni jauh ni, Quran pun jauh kan. Jadi masjid ni sebulan 10 malam kena fokus kepada mentadabbur Quran supaya kita nampak. Yang sunat-sunat, yang cabang-cabang ni kat AV dulu lah. Fokus ke itu ayat-ayat yang biasa kita dengar kan. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun. Tuan-tuan tadabbur Ustaz baca slow lagi tadi laju sikit kan. Cuba tadabbur ni Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha
wa wajadu ma'amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Boleh faham tak? Okey ke KO? Itu yang saya jadi kadang pandai hati. We have to investigate every cases happen in our country, particularly those involved the criminal. We have to bring them to prison. Can understand? Boleh pula. Apa cerita ni tuan-tuan? Cakap bahasa orang putih automatik, tak payah kamus, tak payah translator, boleh faham. Baca ayat Quran walaupun sunat seminggu sekali baca surah Kahfi tu, tak boleh apa tuan. Jano ni tuan-tuan, apa cerita ni? Ada jawapan tak? Apa cerita ni? Ya, jom tuan-tuan, jom kita mula. Kita dulu Allah Ustaz, kami dulu tak dapat ni. Jom tuan-tuan, kita dah dapat ni. Apa tunggu lagi? Ya, insya-Allah ya, bulan 9 bulan 10 nanti tuan-tuan, 31 hari bulan ke minggu kelima kita buat tadabbur intensif pula kan. Best. Baik, jadi tuan-tuan, kalau lalu ayat rahmat minta rahmat, ayat azab minta lindung azab, lalu ayat tasbih, tengok contoh bawah ni. Ni yang biasa kita dengar ni. Atau membaca ayat tasbih supaya bertasbih, atau ayat yang mengajak bertafakur seperti membaca ayat alaisa watini wazaitun ya. Alaisa Allahu bi ahkamil hakimin. Tuan-tuan dah jumpa dah surah Furqan ayat 30 ni. Jom tengok makna dia. Beware tuan-tuan, I worry we never get syafa'an Quran, also syafa'an Rasul when we run away from Al-Quran. I worry because that verses warning us. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Apa translation itu? Rasul berkata, qala berkata, ar-rasul tu rasul lah, ya Rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu, telah menjadikan hadzal Quran, Quran ini, mahjura, ditinggalkan, tidak dipedulikan. English fluently can understand without translation, without dictionary, but surah-surah Al-Quran never. Jadi Quran itu mahjura, ditinggalkan. Belum cerita lagi sejak grade 41 umur 24 tak menyentuh Quran sampai umur 56 baru menyentuh Quran semula, belum cerita gitu. Belum cerita lagi walaupun dah tua-tua tu tangan tetap berat untuk mencapai Al-Quran. Kat rumah PKP 3 bulan lebih berkurung dalam rumah, tak datang masjid, tak pergi office, tak pergi mana-mana, tak boleh menghafal juga surah Waqiah, surah Kahfi. Asyik dengan Facebook, dia telefon masing-masing. Jadi tuan-tuan, Quran ini mahjura, Quran itu ditinggalkan, tak dipeduli. But this morning I focus to understand understanding Quran, memahami Quran. Usaha tuan-tuan, berapa persen kita, how many percent we force our effort for understand Al-Quran? How many percent? If Quran come to us at mahsyar, you want my syafaat? Kita jawab, ya, nak. Quran kata start you from how old you recite me, particularly better with a tajwid also. Dah tenganggu nak jawab. Never mind, you remember Fatihah, you memorize Fatihah, you remember Wadduha, okay, that enough. But now when you say wal-laili idza saja, do you understand? Are you want my syafaat? Agak-agak macam mana?
Okey, Quran dah melepas kan, syafaat melepas sebab kita tak layan dia, sebab kita mahjurahkan dia, kita tinggalkan dia. Lalu ada satu lagi boleh syafaat, iaitu Rasul kan, Rasul SAW wahai Rasul bagi kami syafaat. Rasul kata boleh, sebab memanglah aku nak beri syafaat kat semua orang, cumanya ada sekumpulan manusia kat dunia dulu membuatkan saya sedih. Saya mengadu pada Allah Ta'ala dengan penuh sedih, wahai Tuhanku, kaumku telah menjadikan Al-Quran tidak dipedulikan. Kamu adalah salah seorangnya yang menyebabkan aku sedih, kerana kamu tidak peduli Al-Quran. Bahasa orang putih, novel tobal-tobal macam tu kau boleh faham baca satu-satu perkataan, tapi surah-surah pendek, wal adiyati dhabha, you never understand. Jadi layak kamu dapat syafaat aku tak? Apa tuan-tuan? Fikir elok ni cerita tadabbur ni. Maka bergantunglah kita nak selamat dengan amal kita tuan-tuan. Hanyut. Tu renungan pagi ya. Tuan-tuan balik ni jangan bunuh diri pula kita usaha. Jangan dua pula yang frustrated dengan dia. Langkah tuan-tuan, langkah tinggalkan benda-benda yang melalaikan, tinggalkan roti canai skoping, cukup 20 minit, dah lah 20 minit, janganlah sampai sejam suku kan. Yang baki tuan-tuan balik rumah, ambil Quran per kata tu, tengok elok wadduha, demi waktu duha, wal laili, demi waktu malam, idza, apabila saja melabuhkan tirainya, maksudnya siang nak datang, ma, tidak sekali-kali, wadda, meninggalkan, ka, akan engkau. Kalau boleh macam tu cantik. Kami ni tuan-tuan, kami boleh pergi overseas tu dengan SRP, Senior Rendah Pelajaran, LCE. Kami boleh pergi overseas. Rakan-rakan kami 3-4 orang sekarang CEO bank dah, gaji 100,000 lebih kan, tapi dengan kelulusan yang sama tu dulu. Tapi kami fikir, kalau semua orang berjamur putih nanti, siapa nak berjuang Quran ni, siapa nak bimbing benda ni kan. Jadi kami cabut lagi masuk pondok tu. Pakai kain melekat, baju Melayu, kepala botak, putih, belajar pondok. Pondok dia 8 kaki kali 6 kaki tuan. Ngam-ngam tidur lah. Pelita, tak ada elektrik. Makan nasi putih, lauk ikan tamban sekor sekali makan, ataupun telur masin pecah 8, sepotong tu sekali makan tuan, 4 tahun. Demi untuk bila imam baca seluruh Quran kami dapat tadabbur. Tu je. Profesor-profesor ni kami tak minat pun, cuma orang bagi ambil kan. Langsung tak dalam kepala tuan-tuan tujuan kami belajar dulu. Kami satu je, kalau orang jahat ubah baris Quran, kami boleh betulkan balik, sebab kami itu salah, ikut kaedah bahasa Arab. Itu je nama itu dulu. Lepas tu boleh kongsi-kongsi dengan orang macam ni lah, ilmu-ilmu ni kan, boleh baca kitab Arab sikit macam tu. Dan fokus sikit tadabbur ni. Baik tuan-tuan, bila imam baca alaisa Allahu bi ahkamil hakimin, makmum jawab apa? Takkan bala je. Bala tu penyakit bala tu. Apa makna ayat tuan-tuan? Cuba tengok. Alaisa, bukankah? Alaisa tu bukankah? Soalan Allah tu Allah lah. Ahkam tu yang paling hakim, yang paling hakimin tu hakim-hakim kan, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Ataupun bukankah Allah itu pencipta yang paling berkuasa? Itu antara tafsir-tafsirnya. Jadi kan soalan kan. Jadi apa jawapan tuan-tuan? Kalau saya tanya tuan-tuan bahasa Melayu, bukankah Allah itu hakim yang paling adil? Apa jawapannya? Ya benar, tu bahasa standard tuan. Jawapannya macam tu. Standard bona tu. Jadi tu tuan-tuan dalam bahasa Arab bala. Tu. Dalam bahasa Arab, bala. Lepas tu pula tuan-tuan nak kokohkan, wahai Allah, engkau Tuhan yang adil, aku jadi saksi. Jadi wa ana, dan aku, min masuk dalam golongan asyahidin tu, orang yang bersaksi. Tu kita je bala wa ana ala dalika, atas yang demikian itu, maksudnya Allah itu maha adil tu, minasyahidin, aku jadi saksi. Engkau lah Tuhan yang maha adil. Macam tu.
Itu nama khusyuk tuan. Dia bukannya warisan tu. Alaisa dengar je alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bala bukan warisan tu. Ya, bukannya turun temurun. Dia muncul bala itu kerana mentadabbur. Khusyuk. Inna syajarataz zaqqum ta'amul athim kal muhli yaghli fil butun. Ni ayat-ayat macam ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tadabbur tak payah kuliah subuh dah. Balik terus baca Quran, cukup tuan-tuan ayat-ayat macam ni lah. Lain dan cuba baca surah tu tuan-tuan, la uqsimu bi yaumil qiyamah. Sambung tuan-tuan. Tak ada tu dah. Baik. Lagi contoh tu, fa bi ayyi haditsim ba'dahu yu'minun. Ni berikutnya tu, tengok tuan-tuan biasa baca lepas isyak ni kan, baca Al-Mulk tu ujung sekali tuan-tuan. Apa dia tu? Fa may ya'tikum bima'im ma'in. Kalau Allah itu hilangkan semua air daripada bumi ini, kering kontang bumi ini, siapa yang berkuasa mendatangkan air? Siapa yang berkuasa bawa air ke kita semula? Bukan Syabas, tapi jadi kita jawablah tu, Allahu Rabbul Alamin. Tu tanda mentadabbur. Best tuan-tuan. Imam rokok, kita marah imam tu rokok sebab ayat dibaca tu tak habis lagi. Ni berlaku kat kucing ni, surah Ar-Rahman kan, tengah-tengah nak apanya tarfa, macam mana bunyi ayat tu, cerita bidadari tu. Dia tak habis hanya surah cerita bidadari itu. Lam yatmithunna insun qablahum wala jan. Dia tak baca ayat tu tuan-tuan. Dia rokok sebelum ayat tu. Kita marah, kan syok cerita bidadari itu. Syok ke tak syok tuan-tuan? Mana ada syok, tuan-tuan tak faham. Bila tak faham kita marah imam baca panjang, tu dia terbalik kan. Bila kita faham kita marah imam rokok cepat kan. InsyaAllah tuan-tuan kita usaha macam tu lah tuan-tuan, untuk kita dapat khusyuk dalam solat. 5 minit tuan. Apa-apa soalan lagi silakan. Ada online lagi soalan? Tak ada. Orang belakang nak tanya apa? Silakan. Jadi kalau tuan-tuan buat majlis ceramah Maulid Rasul tahun ni, buatlah tajuk jangan biar Rasul bersedih. Itu tajuk ceramah. Jangan biar Rasul bersedih. Apa punca Rasul bersedih tuan-tuan? Gigi taring patah, kena busur panah bila jatuh dalam telaga buta, pergi buta masa perang Uhud. Nabi tak mengeluh. Pergi ke Taif, baling batu, bercucur darah buku lali ni, mengalir darah sebab dibaling batu kena kaki tu kan. Nabi tak sedih pun, cuma malah Nabi kata apa, ya Allah mungkin ni taktik aku dakwah tak betul ni. Nabi tak sedih. Boykot 3 tahun, tak boleh makan roti, tak boleh makan sayur, tak boleh makan daging tuan-tuan. Nabi tak sedih. Tapi bila Quran tidak dipedulikan, Nabi sedih. Itu kena ingat elok. Janggut Nabi, kuku Nabi, selipar Nabi tak dijaga, Nabi tak sedih. Tapi orang Melayu diusung janggut solai tu. Kami cinta Rasul, kami cinta Rasul. Intipati Rasul tu datang apa tuan-tuan? Bawa janggut ke bawa Quran? Tak peduli. Tu saya tanya kan, tuan-tuan faham boleh baca ni li'ila fi Quraisy ni, sama-sama li'ila fi Quraisy. Berapa kalimah tu tuan-tuan? Ingat ni tak soalan tu? Cuba tuan-tuan jangan tengok, cuba kira berapa kalimah tu, li'ila fi Quraisy. Cuba kira berapa? 5 4. Apa dia dompet tuan? 1 li lagi, ila lagi, fi lagi, Quraisy 4. Betul lah tu mu'allaf tu. Dia 2 kalimah je tuan. Kalau campur huruf jadi 3 lah. Li tu demi,
ilafi tu, ilaf tu kebiasaan. Quraisy tu Quraisy lah, demi kebiasaan orang Quraisy, itu ditadaburnya. Kalau kita kata li satu, ila tu kepada, fi tu dalam, jadi apa makna dia? Dah habis. Ini nak cerita Quran tu. Kalau tanya yang surah pendek-pendek tu memang hanyut lah tu. Ini cerita yang kita dah hafal elok-elok. Sebut saja 1, 2, 3 li'ila fi Quraisy, boleh sambung kan? Tapi sebenarnya tuan-tuan, aware tadi, dalam keadaan sedar tadi, tak ada kat kita. Sebab kita tak tahu apa kita lafaz, cuma kita dapat listening, li'ila fi Quraisy, li'ila fi Quraisy. Satu kali dongah boleh tak sebut? Boleh, but we don't know the word. Boleh nampak tuan, ini contoh. Nabi tak sedih kalau tubuh badannya disakiti, tapi Nabi merintih pilu ngadu pada Allah Ta'ala bila Quran tidak dipedulikan. Quran turun tujuan utamanya untuk difahami. Macam mana tuan-tuan? Dapat tak syafaat Quran ni? Doa lah banyak-banyak. Di samping tu kita usaha. Kalau doa tak ada, kena usaha sikit-sikit. Jadi bulan depan kita buat majlis tadabbur surah Yasin. Bulan lagi sekali tadabbur, buat panjang lama sikit lah kan, tadabbur surah Waqiah yang surah biasa-biasa ni, tadabbur surah Duha, surah Alhaqumut Takatsur ni. Jadi mudah. Dah tu kangen tu pula yang tak lalu makan. Tandakan tempat berhenti. Bulan depan kita sambung cara nak khusyuk lagi, membaca dengan tartil, insya-Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya Allah, hari ini kami berpagi-pagian mengecapi nikmat kesihatan dan perlindungan daripada-Mu. Sempurnakanlah segala nikmat kesihatan dan perlindungan-Mu bagi kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Kami berjanji ya Allah, selagi umur Kau beri pada kami, selagi tenaga, mata dan telinga Kau beri kepada kami untuk memikir, melihat dan juga mendengar, kami akan berusaha untuk memahami setiap kalimah Al-Quran yang kami baca ya Allah, agar Engkau kurniakan kepada kami khusyuk di dalam solat, agar ya Allah Engkau jamin kami akan berjaya di akhirat, selamat daripada neraka, boleh dilayakkan masuk ke dalam syurga. Jadikan kami yang hadir hari ini, ahli keluarga kami, terutama zuriat kami, sebagai orang yang mendirikan solat dengan penuh sempurna di awal waktu sepanjang hayat kami ya Allah. Setelah kami berusaha bersungguh-sungguh, kalau tak sengaja ada cacat kurang dalam solat yang kami lakukan, kami pohon ya Allah, tolonglah sempurna dan tampung kekurangan itu. Terima solat kami semuanya, jangan ada yang Kau tolak walaupun satu rakaat. Yang paling penting di akhirat kelak, hisab solat kami dengan hisab yang sempurna. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.